Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita masuk Bahasa Melayu tahun 1, tema yang kelima, unit 15, sikap yang baik. Okay, hari Sabtu 17 Julai. Okay, kita masuk kepada objektif pembelajaran. Ya, mendengar, memahami dan memberi respon terhadap pesanan, nasihat lah. Kedua, membaca, memahami dan mempersembahkan karya sastera mengenai cerita dan ambil pengajaran daripada cerita tersebut. Okey, yang ketiga, kita membina, menulis jawapan pemahaman daripada berdasarkan soalan yang bertumpu ataupun bercapah. Okey. Dan yang keempat, memahami dan mengenal pasti jenis ayat mengikut konteks ayat penyata dan ayat tanya. Okey, boleh buka muka surat 89. Buku teks muka 989, cara respon kepada pesanan. Ini objektif yang pertama, cara kita nak respon kepada pesanan. Okey, kita baca. Mendengar dan bertutur. Okey, hargai kemudahan. Jagu, belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Jagalah buku teks itu dengan baik. Jagu pun cakap, baik Datuk, saya akan belajar dengan tekunnya. Itu cara jagu merespon kepada nasihat yang diberi oleh datuknya. So, apa lagi ditambah? Saya akan jaga buku ini dengan membalut buku teks ini, Datuk. Itu cara direspon daripada pesanan daripada datuk dia. Okay, kita tengok kepada paginya pula. Syabas jagu, semua buku teks kamu berbalut. Murid-murid, contohilah sikap jagu. Hargai kemudahan yang kamu dapat. Terima kasih cikgu. Lepas tu, apa respon daripada kawan dia? Wah, saya juga mahu balut. Saya juga mahu balut buku-buku saya dengan dan menjaganya dengan baik. Itu cara dia merespon pesanan ataupun nasihat daripada guru dia ni. Ni, contohi murid-murid, contohi sikap jagu. So, kawan ni pun kata dia pun nak balut buku dengan pembalut buku dan menjaganya dengan baik. Itu cara memberi respon terhadap pesanan. Contoh kalau cikgu-cikgu, ustaz-ustazah bagi pesanan, awak kena respon dengan macam tu lah. Itu cara kita merespon. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 90 hingga 91. Okey, membaca dan memahami cerita dengan mengambil pengajaran darinya. Okey, kita baca. Okey, kotak yang pertama. Sekumpulan katak masuk ke dalam terowong. Mereka mencari makanan. Kedua, mereka mendapat banyak makanan. Kita bahagikan sama rata, kata Tok Rontok, ketua mereka. Okey, yang ketiga sebelah sini. Mereka hendak keluar dari terowong itu. Mereka hendak keluar dari terowong itu, tiba-tiba tanah runtuh. Seekor katak tersepit di celah batu. Dia tidak dapat bergerak. Apa yang dia buat? Kelima bawah ni. Mari kita alihkan batu-batu ini, kata Tok Rontok. Nombor 6. Katak-katak itu bekerjasama mengangkat batu. Mereka mengangkat katak yang cedera dengan pengusung. Akhirnya mereka dapat keluar dengan selamatnya. So, apa kita dapat pengajaran daripada sini? Dia bekerja sama. Okey, kita lengkapkan peta ahli ni. Tengok, masuk ke dalam terowong, mendapat makanan, tanah runtuh, seekor katak tersepit. Apa lagi? Kita isi. Okey, tadi masuk ke dalam terowong, mendapat makanan, tanah runtuh, seekor katak tersepit. Lepas tu, mendengar arahan ketua dengan baik dengan memberi perhatian. Boleh tengok pada ni, nombor 5 ni. Dia beri arahan, mendengar arahan ketua dengan baik dan memberi perhatian. Yang kedua ni, bekerjasama mengangkat batu. Tengok kotak yang ke-6. Dia bekerjasama mengangkat batu. Dan yang ke-7 ni, mengangkat katak yang cedera dengan pengusung. Ni yang ke-7 ni. Dia mengangkat kawan dia. Dan yang ke-8, keluar dengan selamat. Dan akhir sekali dia dapatlah keluar dengan selamat. So, kerjasama itu penting dalam pasukan untuk kita bersama-sama dapat hidup dengan lebih baik. Okey. Muka surat 92. Menulis berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah. Apa itu bertumpu dan bercapah? Okey, bertumpu. Soalan yang ada jawapan dalam petikan. Gambar yang diberi.
Maksudnya soalan tu jawapan dia memang ada dalam gambar tu. Ada dalam setiap perkataan yang dibagi dekat gambar tu. So terus jawab menggunakan jawapan yang dibagi dalam gambar dan dalam penyataan yang dibagi. Tapi bagi soalan bercapah, soalan yang jawapannya perlu kepada berfikir dan sesuai dengan soalan yang dia nak. So kita kena berfikir lah. Soalan tu, contoh nombor 1 ni, bilakah perhimpunan mingguan diadakan? Cuba tengok sini. Pada setiap hari Isnin, setiap perhimpunan mingguan diadakan di sekolah Jagu. So bilakah perhimpunan mingguan diadakan? Setiap hari Isnin. Lepas tu, apakah yang dilakukan oleh Jagu semasa guru besar berucap? Apa yang dia orang buat? Ni, mereka tidak berbual semasa guru besar berucap. Jagu mencatat maklumat penting. So Jagu mencatat maklumat penting. So itu di dalam ini. Ini adalah soalan bertumpu. Dan yang ketiga tu, mengapa kita mesti berdiri tegak semasa menyanjingkan lagu negaraku? Ada ke dalam ni? Setelah perhimpunan tamat, murid-murid bergerak. Tak ada kan? So inilah soalan yang dikategorikan sebagai bercapah. Soalan yang kita kena berfikir. Kenapa kita mesti berdiri tegak semasa menyanyikan lagu negaraku? So kita boleh letaklah jawapan tu supaya kita boleh kita merasakan semangat patriotisme kepada negara kita. Sebab lagu negaraku itu adalah lagu negara kita. So kena menunjukkan semangat semasa menyanyikan lagu tu. So itu soalan yang bercapah, soalan yang kita perlu berfikir dan bersesuaian dengan kehendak soalan yang diinginkan. So itu contoh dia. Okey. Yang seterusnya ayat muka surat 93, ayat penyata. Apa itu ayat penyata? 93, tengok. Ayat penyata ialah ayat untuk memaklumkan sesuatu atau menyatakan ataupun memberitahu sesuatu. Contoh kat sini, bersopan santun. Jagu duduk bersila dengan sopannya. So dia beritahu, Jagu dengan kawan ini sedang duduk bersila untuk menikmati makanan. Lepas tu kawan ini pula, Nomi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Dia beritahu, dia tutup hidung dengan mulut menggunakan sapu tangan. Tak bolehlah kita guna sembur macam tu je. Tak boleh. So dia bagi penyataan tu, dia beritahu benda tu. Yang ketiga, menutup mulut. Amin menutup mulut semasa menguap. So apa kita boleh buat dekat sini? Berjabat tangan, sila beratur. Apa yang kita boleh buat? Okey, yang pertama, Jagu dan Amin berjabat tangan ketika berjumpa. So itu penyataan yang kita boleh buat berdasarkan gambar dan perkataan yang dibagi. Yang ni pula, sila beratur. Murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin, ataupun murid-murid sila beratur semasa membeli makanan. Itu ayat penyata. Itu ayat arahan, tapi macam ni, murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin. So itu menunjukkan kita beritahu sesuatu lah. Itu ayat penyata, memaklumkan sesuatu keadaan tu. Okey. 94, ayat tanya. Ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu perkara. Contoh, tengok muka surat 94, bantu membantu. Ayah, barang siapa ini yang barang-barang ini untuk siapa? Barang-barang ini untuk mangsa kebakaran. Di manakah apa? Di manakah berlakunya kebakaran itu? So itu ayat tanya lah tu. Di manakah berlakunya kebakaran itu? Kebakaran itu berlaku di kampung Aman. So apa lagi dia tanya? Bilakah berlakunya kebakaran itu? Itu kata tanya lah tu. Ayat tanya. Kebakaran itu berlaku semalam. Ini jawapan dia. Ini adalah pertanyaan dia. Dengan siapa ayat akan pergi ke sana? Ayat akan ke sana dengan Pakcik Musa. So kita kena bina ayat tanya berdasarkan jawapan yang dibagi. Kesesuaian jawapan yang dibagi, kita boleh buat ayat tanya menggunakan jawapan yang dibagi. Jadi kita boleh faham ayat penyata tu adalah kita memberitahu sesuatu, dan ayat tanya itu adalah kita bertanyakan sesuatu perkara. So itu adalah beza dia. Jadi muka surat 95 pula kita nak bina ayat. Okay, Jagu makan nasi lemak. Boleh? Pengawas itu menaikkan jalur gemilang. Cikgu Razlan
Apa? Cikgu Razlan membaca buku di perpustakaan. Betul. Jagu membaca buku di pusat sumber. Pengawas itu melihat perarakan Hari Kebangsaan. Boleh juga. Cikgu Razlan melihat perarakan Hari Kebangsaan. Boleh juga. Ataupun Cikgu Razlan ataupun pengawas itu membuang sampah ke dalam tong sampah. Boleh je bersambung-sambung berdasarkan kesesuaian tiga-tiga subjek ni. Subjek ni lah orang. Dan ini adalah ayat dia di belakang. Okey, itu sahaja. Boleh cuba latihan yang dekat belakang ni. Aktiviti contohnya, aktiviti yang terdapat dalam gambar. Apa? Membaca. Ni membaca, melukis, menulis, menampal, mewarna. Itu ayat aktiviti. B, tulis 5 perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. 5 perkataan: membaca buku, melukis pokok bunga, menulis cerita, menampal gambar, mewarna gambar, bersesuaian dengan aktiviti yang atas tu. Dan ayat penyata macam mana? Jagu membaca buku cerita, Amira melukis pasu bunga. Itu ayat penyata. Ayat tanya pula, siapakah yang mewarna itu? Ni tak tahu siapa kan. So kita buat ayat tanya. Apakah yang dilakukan oleh Ali itu? Ali sedang menampal ke? Ini Ali lah kononnya. So yang D ni, perhatikan kesalahan daripada ejaan dan tanda baca. Jualan barang buatan Malaysia diadakan di Dewan Orang Ramai. Jagu dan keluarganya berkunjung. Betul ke berkunjung? Berkunjung. Dewan Orang Ramai itu dikena huruf besar semua mula-mula. Para peniaga menjual pelbagai barang. Ibu Jagu telah membeli alas meja bakul dan tuala. Keluarga Jagu menghargai barang buatan negara sendiri, bukan sendiri. Okay, itu sahaja latihan. Boleh buat latihan pada muka surat 15 hingga 22 buku jilid 2. Latihan bagi muka surat 16 dengan 17 hanya baca dan fahamkan. Ibu bapa diminta mendengar anak membaca bagi muka surat 16 dan 17. Tidak perlu rekod video. Okey, itu sahaja latihan. Terima kasih. Semoga anak-anak terus bersemangat belajar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.